Inspirasi Inforia Islami semuanya diikut. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la yajtami'ani fi mu'min, al-bukhl wa su'ul khuluq. Maksudnya, dua sifat yang tidak terdapat pada orang yang beriman, iaitu pertama bakhil dan kedua akhlak yang buruk. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, serta orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki maupun perempuan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Faradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Melangkah jam kedua Aspirasi 10.1 edisi Jumaat Saidul Ayam. Hari ini bertemakan saya Nur Hayati Faradi. Alhamdulillah telah bersama-sama kita ikuti perkongsian bersama dengan Ustazah Zai, Ustazah Zayana sebentar tadi. Dengan semua ada waktunya. Tajuk yang sangat relevan untuk sama-sama kita menjadikan sebagai muhasabah diri kita setiap hari, kerana kita ingin menjadi mukmin yang baik, yang mana hari ini lebih baik daripada semalam dan hari esok lebih baik pada hari ini. Dan ini merupakan kata-kata semangat yang telah pun dikongsikan oleh Ustazah Muzayana. Jadi untuk rakan pendengar mana yang terlepas dengar, kita ada siaran ulangannya pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda boleh terus saja ke FB IKIM FM maupun YouTube channel IKIM. Di situ kita ada kongsikan perkongsian videonya untuk anda tonton kembali. Dah tonton, tekanlah butang share. Semoga kita juga menjadi ejen penyebar ilmu, penyebar manfaat dan juga menyebarkan kebaikan kepada yang lain, insya-Allah. Baiklah untuk sahabat pendengar, hari ini kita akan teruskan lagi perkongsian kita sebentar saja lagi. Bagi kita sama-sama mengikuti perkongsian rancangan Tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Ini merupakan siaran ulangan sebenarnya minggu lalu, kerana minggu ini Ustaz agak kesempitan masa juga untuk bersama dengan kita. Jadi kita doakan semoga Allah kurniakan kemudahan dan kelapangan masa untuk Ustaz Syahri Abdul Rahman untuk berkongsi dengan kita pada minggu hadapan, insya-Allah. Tapi minggu ini kita akan mengulang siar untuk rancangan Tadabbur surah As-Sajdah bagi ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9, sama-sama kita mentadabbur. Jadi kita mengulang-ulang pengajian, mudah-mudahan ianya lekat di minda, di hati dan mudah untuk kita amalkan, insya-Allah. Betul lagi, ilmu ini adalah merupakan ilmu Al-Quran, insya-Allah. Untuk anda akan mendengarkan perkongsiannya nanti menerusi perkongsian kita secara langsung di FB di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu Cinta Ibu Ayah daripada Paradise, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama saya Nur Hayati Faradi. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah,
mereka rasa bahagia. Ibu, ayah, aku cinta padamu. Ibu, ayah, aku sayang padamu. Makan minumku dan pakaianku, dikau berikan semuanya kepadaku. Makan minumku dan pakaianku, dikau berikan semuanya kepadaku. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Saat ku buntu, saat ku jatuh, engkau berikan harapan yang baru. Berat lelahmu, susah payahmu, membesarkanku dengan kasih sayang. Curahkan ilmu, tunju ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Curahkan ilmu, tunju ajarmu, mendidikku sehingga berjaya. Cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Doakan mereka hingga ke syurga. Wahai Tuhan, ampuni dosa-dosaku, juga dosa kedua ibu bapaku. Kasihi mereka seperti mana mereka mengasihi diriku dahulu. Cinta ibu, cinta ayah, cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, supaya mereka rasa bahagia. Cintai mereka dengan sempurna. Sayang ibu, sayang ayah, sayang ayah. Jom kurban PNP? Kurban aku biasa dengar. PMP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengajihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata? Daftar je dulu. Hubungi Kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih rakan pendengar IKIM. Tak kira di mana jua anda berada saat ini, alhamdulillah kita bersama menerusi rancangan Tadabbur untuk bersama dengan sahabat pendengar. Jangan Tadabbur tak lain tak bukan kita bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman yang telah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati. Sekali lagi kita bertemu Ustaz. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya pada Puan Yati juga. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah Ustaz. Hari ini sebenarnya kita nak bersama, kita nak sambung lagi pengajian Tadabbur Surah As-Sajdah. Kali ini kita bawakan untuk siri yang keempat dalam untuk ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 Ustaz kata. Dan insyaAllah kita akan ada akronimnya. Kita sampai akronim yang A yang keempat Ustaz kan. Tapi sebelum pada akronim tersebut sedikit mukadimah lah Ustaz untuk tadabbur kita hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih pada Puan Yati Paradi, penerbit untuk segmen Tadabbur, seluruh para penonton setia, para pendengar setia Radio IKIM di mana jua anda berada. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, pada kali ini kita berada pada episod yang keempat Surah As-Sajdah, di mana pada kali ini kita akan lebih kenal sifat Allah yang maha teliti. Allah maha teliti dalam serba-serbi. Teliti merupakan sifat Allah Ta'ala. Maka kaum muslimin yang menyembah Allah mesti menunjukkan kesan menyembah Allah yang maha teliti, iaitulah kita kena ada sifat teliti dalam serba-serbi kehidupan kita. Ya benar, kita manusia penuh dengan kelemahan Puan Yati. Kita memang boleh teliti dalam banyak perkara dan tak semua perkara. Tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha untuk menjadi orang yang sangat teliti dalam perkara-perkara yang serius. Ya, dalam pekerjaan pasti ada tugasan daripada majikan. Jadi kita kena teliti dalam pekerjaan tersebut. Sebagai seorang suami, kita ada amanah dengan isteri. Sebagai seorang ayah, kita mesti teliti dalam memilih perkataan, menuturkan perkataan pada anak-anak kita. Jadi sifat teliti adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah muqaddimah, inilah ringkasan, inilah rumusan daripada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 yang dibacakan oleh Qari sebentar tadi. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila kita lihat ayat yang ke-6 sebagai contoh ya, ayat yang ke-7 ya, Allah Ta'ala menyebut Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah itu telah bersifat ahsana. Ahsana ini artinya telah menciptakan segala sesuatu dengan sifat yang sangat teliti, dengan sifat yang sangat memperelok. Kadang kan kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan, kita barangkali melakukan sesuatu pekerjaan itu, apa kata pepatah Melayu, bagaikan melepaskan batu di tangga. Saya tiada pilihan, majikan suruh saya lakukan, saya tiada pilihan, suami suruh saya melakukan. Kita tidak ada sikap ahsana ataupun sikap ihsan. Ini A yang pertama. Amalkan ihsan dalam pekerjaanmu kerana ia sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan, dalam af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iaitulah kita beri lebih daripada kadar minimum. Kita bukan sekadar buat ala kadar, kita buat dengan memberikan sedikit lebihan. Kita memperelok, kita memperindah sehingga orang yang berurusan dengan kita merasakan apa yang kita tawarkan, ya, seperti produk, ya, merasakan produk yang kita beri, ya, servis yang kita beri, nasi lemak yang kita jual di gerai, ya, nampak macam ada kelainan lah daripada gerai-gerai lain. Kerana gerai kali ini senyumnya lebih. Gerai kali ini mudah dia punya baki duit. Gerai kali ini pekerja dia ramai, jadi tak perlu beratur lama. Ini semua adalah perkara-perkara yang barangkali pembeli nasi lemak, dia nak nasi lemak. Tetapi kenapa dalam banyak-banyak kedai nasi lemak Puan Yati, orang pergi kepada satu kedai itu sahaja contohnya. Sebab dia ada melebihkan sedikit apa yang barangkali pembeli nasi lemak tidak pun menjangkakan. Saya nak nasi lemak je, tetapi kenapa dia senyum kat saya? Kenapa dia cepat memberikan membungkus nasi itu? Kenapa dia cepat memberikan baki duit yang saya perlukan? Jadi kita ni suka berurusan dengan orang-orang yang ada sifat ihsan, orang yang teliti, orang yang mengkaji sikap pembeli.
Jadi itu sikap kita sesama manusia. Walillahil mathalil a'la. Allah Ta'ala declare dalam surah As-Sajdah, di mana dalam serba-serbi yang Allah cipta, Allah telah menciptakan sesuatu dengan sifat ihsan. Allah akan mencipta dengan sifat yang memperelok. Sehingga kan seseorang yang meneliti segala apa yang Allah jadikan, dia akan kata wow. Sebagaimana tuan-tuan puan-puan menerima servis yang teliti, anda pergi ke satu bank contohnya, anda mendapat layanan yang begitu teliti, begitu baik. Orang teliti bila meraihkan customer, artinya dia bersembang, dia tanya apa khabar, akak daripada mana. Dia sangat memahami psikologi. Ini contoh orang teliti dalam bidang customer service lah. Jadi kita pun rasa wow, kita akan sebut subhanallah, lain macam dia punya layanan. Saya bukan sesiapa pun, saya bukan VVIP, tapi dia layan macam saya ni, orang yang dipandang penting. Jadi tuan-puan pun akan merasakan wow. Jadi kita kena tanya satu soalan. Bila kita tengok kepada siang, ada tak kita sebut wow? Bila kita tengok pada malam, ada tak kita rasa wow? Allah sedang menundukkan alam ini untuk servis kepada kita. Are we staying wow? Dalam bentuk subhanallah. Ketika bulan menjelma, ketika matahari menjelma, matahari terbenam, burung terbang, burung berkicauan, pokok depan rumah kita membesar daripada benih menjadi pokok cabai. Are we saying subhanallah? Are we saying subhanallah? Adakah kita menyebut alhamdulillah? Sebagai tanda Allah telah menonjolkan ahsana kulla syai'. Seolah-olah Allah Ta'ala ni bila mencipta segala sesuatu yang kita nampak, yang kita tak nampak, al-ghaib wa syahadah, yang kita nampak, setiap sesuatu yang Allah Ta'ala buat ni telah mendapat markah cemerlang. Setiap sesuatu yang Allah Ta'ala buat, tak payah tengok jauh-jauh, tengok pada rambut kita, tengok pada jari kita, tengok pada telinga kita, tengok pada lidah kita, tengok pada mata kita, segala yang ada pada tubuh kita, setiap sesuatu ini Allah mengumumkan markahnya adalah cemerlang. Allah mengiktiraf kerja buat Allah Ta'ala sendiri. Walahul kibriya. Allah itu Tuhan yang maha sempurna. Dia berhak untuk menonjolkan kehebatannya, untuk menunjukkan kibriya, kebesaran Tuhan itu sendiri. So Allah Subhanahu wa Ta'ala declare setiap sesuatu yang aku cipta ni adalah cemerlang. Aku bukan buat bagaikan melepaskan batuk di tangga. Sebab tu kita bincang pada 2 minggu lepas, kita faham elok-elok apa maksud 6 masa, sitati ayam. Allah melakukan, Allah membahasakan proses dia mencipta langit bumi dengan bahasa yang kita dapat fahami sebagai step by step. Sangat teliti. Puan Yati barangkali nanti sambung belajar contohnya. Saya sambung belajar contohnya. Kan, kita sambung PhD ke contohnya, sambung master ke. Kita mesti teliti belajar supaya nanti kita dapat markah cemerlang. Kita dapat markah cemerlang. Mumtaz. Sekarang Allah Ta'ala declare, segala apa yang aku buat, ahsana kulla syai'. Aku telah buat dengan cemerlang. Ini bermaksud, bila markahnya cemerlang, Allah Ta'ala sudah teliti. Tiba-tiba kita tak kaji. Tiba-tiba kita buta mata, kita tak rasa apa-apa dalam hati. Berapa banyak kita sebut subhanallah dalam hidup kita, tuan-tuan? Atau kita hanya dengan gadget memanjang? Kita hanya seronok dengan video-video pendek yang menghiasi Facebook, Instagram, TikTok kita. Kita dah tidak memperuntukkan masa untuk menghargai kejadian Tuhan di cermin yang kita lihat batang tubuh kita. Di mana Tuhan dalam hidup kita? Kita baru saja takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang Ramadan berlalu. Mana takbir itu? Takbir itu bukan hanya lafaz di 1 Syawal. Takbir itu adalah lafaz yang mesti diungkapkan setiap masa bila kita merasai kebesaran Allah pada kejadian diri kita dan kebesaran Allah di alam ini. Jadi itu yang pertama, tuan-tuan. Amalkan ihsan dalam pekerjaan. Kemudian bila kita lihat pada ayat-ayat seterusnya seperti ayat yang ke-8 dan ke-9, alladhi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin,
Allah menciptakan manusia ini daripada tanah yang basah, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, dan kemudian Allah Ta'ala menjadikan keturunan manusia daripada air mani yang hina, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala menyebut dia telah menyempurnakan kejadian manusia dengan meniupkan ar-ruh. Manusia belum sempurna kalau sekadar kejadian daripada tanah. Manusia belum sempurna kalau kejadian hanya selepas daripada air mani yang hina, sperm dan ovum bersatu di dalam rahim ibu. Ia belum lagi sempurna. Sempurna bila apa? Bila roh ditiupkan 4, 5, 6 bulan, anak itu dalam kandungan, roh itu ditiupkan, maka itulah kesempurnaan berlaku. Kenapa sempurna? Karena roh ditiupkan. Dan menarik, ini yang saya nak tuan-tuan fikirkan sejenak. Mengapa Allah Ta'ala menyebut aku ciptakan telinga, aku ciptakan mata, penglihatan, dan aku ciptakan afidah, ya, hati yang beremosi ini, emosi, selepas Allah mengumumkan aku tiupkan ar-ruh pada setiap manusia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mulianya manusia ni kerana ar-ruh. Ini yang kedua. Ya, Al-Quran sumber kemuliaan. Kita kena faham dulu, Nabi Adam alaihi salam, malaikat tak sujud semasa Adam daripada tanah. Tetapi once Allah Ta'ala tiupkan ar-ruh, satu kejadian besar dari sisi Allah Ta'ala. Allah tiupkan wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan ar-ruh kepada Adam. Adam mengalami pergerakan. Adam mengalami perkembangan. Adam menjadi manusia yang tegak, ahsani taqwim. Dan disitulah malaikat sujud sajdah. Kita dalam surah As-Sajdah. Kerana kemuliaan seseorang adalah bila roh dia bersih. Roh ini memang sudah ditiupkan. Tetapi roh boleh menjadi kotor kerana hawa nafsu. Jadi kenapa Allah bercakap pasal ar-ruh selepas ayat pasal alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fi am yaquluna naftara? Sebab Allah Ta'ala nak habaq kepada kita, bersihkan roh kamu ini dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah yang terdiri daripada huruf-huruf seperti alif lam mim. Bersihkan roh dengan Al-Kitab, tanzilul kitab la raiba fi. Orang yang meninggalkan Al-Quran selepas Ramadan, dalam bulan Ramadan elok dia baca Quran, tetapi lepas Ramadan Al-Quran ditinggalkan, anda dan saya telah mendedahkan roh kepada kotoran. Roh ini boleh mengalami kekotoran. Seseorang itu bila rohnya kotor, hidupnya hanya dengan tubuh sahaja, lalu dia tidak ubah seperti binatang, wal'iyadzubillah. Hidupnya hanya mengejar makan, minum yang enak-enak seperti binatang. Hidupnya mengejar tempat hidup yang lebih selesa, habitat yang lebih selesa, tidak ubah seperti binatang, wal'iyadzubillah. Ini manusia-manusia yang hidup tak ada rohani, tak ada roh. Roh dia kotor. Maka bila kita baca Quran, kita bukan hanya memperelokkan bacaan, kita kena betulkan niat untuk, ya Allah, bersihkanlah rohani saya, ar-ruh. Engkau telah tiupkan ar-ruh hingga bersih ar-ruh ini, sehingga malaikat sujud kepada ayahanda kami Adam alaihi salam, kerana ruh yang suci dan bersih daripada Tuhan, ruh yang datang daripada tempat yang tinggi. Tiba-tiba kami tidak sedari kami kotori, ya, kerana hawa nafsu kami. Maka bersihkan rohani, ya, aspek spiritual ini dengan membaca Al-Quran. Batu hari ini hari Jumaat kan, kita pun faham Nabi baca semasa mengimamkan solat Jumaat sebentar lagi. Antara yang Nabi baca surah Al-Jumu'ah rakaat pertama, dan rakaat kedua Nabi baca surah Al-Munafiqun. Ini antara sunnah Nabi SAW semasa mengimamkan solat fardu Jumaat di Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab dalam surah Al-Jumu'ah ada ayat mengenai Al-Quran membersihkan rohanimu. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Al-Quran bukan hanya untuk ditilawahkan. Al-Quran itu ويزكيهم. Kita kena rasa kita kotor. La yamassuhu illa al-mutahharun.
Kita ada kotoran yang kita bawa. Bagaimana Al-Quran nak masuk dalam hati kita, akidah kita? Kalau kita diseliputi hati ini dengan kotoran degil, kita kena bersih dulu. Kita kena, orang Kelantan kata, kena goyah dulu. Ya, kena bersihkan dulu. Baru cahaya tu boleh masuk. Bila tak bersih, ya, karat di sana sini, macam mana nak boleh kena pada hati kita? Jadi surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, rakaat kedua Nabi baca Al-Munafiqun. Sebab apa? Al-Munafiqun ni adalah penyakit yang mesti dibersihkan daripada hati orang-orang mukmin. Munafik ini adalah nifak, penyakit. Jadi Al-Quran membersihkan hati, membersihkan rohani, baru dapat kemuliaan. Ar-Ruh ini sumber kemuliaan. Al-Quran membersihkan Ar-Ruh. Jadi macam mana nak bersihkan Ar-Ruh? Menarik. Pada ayat yang ke-9 ini, tuan-tuan diberitahu Allah cipta telinga, Allah cipta penglihatan, Allah cipta perasaan. Allah susun elok, ya, proses penciptaan ini. Tuan-tuan kena teliti, ya. Tuan-tuan kena betul-betul teliti. Allah sebut pendengaran dahulu, kemudian Allah sebut al-absar, penglihatan, kemudian Allah sebut perasaan. Jadi susun atur ini menunjukkan proses yang berlaku di alam rahim. Allah Ta'ala memang menjadikan pendengaran aktif dahulu. Sebab tu bila lahir anak, ya, ke dunia, kita tidak buat cikucak terlebih dahulu. Kita buat apa bila lahir ke dunia? Kita azankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dia aktif di sini dahulu. Dan penglihatannya sendiri masih kabur. Anak-anak yang baru lahir masih belum dapat melihat dengan sempurna. Kerana proses itu adalah sunnatullah. Ia peraturan Allah Ta'ala. So kita kena ikut flow itu. Kerana di alam rahim pun Allah buat pendengaran aktif dahulu. Kemudian penglihatan. Kemudian barulah degupan jantung. Dan bila kita nak Al-Quran ini membersihkan ruh kita daripada kotoran, membersihkan hati kita daripada kotoran, kita kena ikut flow ni, SOP ni. Telinga dulu, kemudian mata, kemudian hati. Itulah tadabbur. Apa dia tadabbur? Tuan-tuan dengar dengan teliti. As-sam'a maksudnya fastami'u lahu wa ansitu inna sami'na qur'anan ajaba. Dengar elok Quran ni. Nama pun Quran, sesuatu yang dibacakan dengan kerap. Dengar elok as-sam'a. Allah Ta'ala mufradkan, menunjukkan tolong jangan dengar banyak pihak. Nanti kamu pening kepala macam mana nak tahu tujuan hidup. Hanya dengan Al-Quran, hanya dengan wahyu, Quran dan Sunnah, kamu akan tahu apa tujuan kamu hidup dan kamu akan berada di landasan kebahagiaan. Kamu dengar kata-kata orang Barat, orang Timur, falsafah A, falsafah C, buku A, buku B, buku C, dan kamu tinggalkan buku daripada Tuhan Al-Quran, kamu akan lost, kamu akan sesat, kamu tak akan jumpa jalan bahagia. Jadi as-sam'a itu mufrad kepada orang yang belajar bahasa Arab, absar itu jamak, afidah itu jamak. Anda perasan kan? Kerana apa Allah Ta'ala nak kata dalam hal mendengar jangan terlalu banyak. Sebab kamu akan confusing, kamu akan keliru. So tegas dengan satu sumber iman, ya, satu sumber iaitulah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita dengar Quran elok-elok, jangan buat kerja lain, dengar elok-elok. Kemudian step yang kedua, step yang kedua adalah al-absar. Kita perhati di alam ini apa yang Al-Quran cakap. Rupanya benar-benar menjadi kenyataan. Semalam, ya, para saintis kita di NASA heboh tentang penemuan lubang hitam, ya, di dalam Bima Sakti kita sendiri, ya, yang dinamakan Sagittarius A, yang jaraknya 26,000 tahun cahaya dalam Bima Sakti kita sendiri, ya, subhanallah. Jadi seseorang yang mukmin, dia tengok semua ni, dia akan cuba cari agaknya Al-Quran berbicara tak tentang fenomena ini. So dia mengkaji. Al-absar adalah mengkaji dengan mata kita. Dan akhir sekali adalah dengan afidah kita. Kita tak boleh sekadar dengar Quran, kita tak boleh sekadar mengkaji alam menerusi Al-Quran. Kita kena, we must feel it. Kita kena rasa sesuatu dalam hati. Afidah ni, kita kena rasa bertuhan. Kita kena rasa ada Tuhan yang takbir alam ini. Jadi subhanallah, sangat hebat ni ayat 7, 8, 9 poin. Itu saja poin hati. Terima kasih. Barakallahu fiik.
Masya Allah. Dia sampai terkesima sekejap Ustaz. Masya Allah. Betul Ustaz kan, sebab kita baru melepasi Ramadan dan dia kata dengan teliti tu, kalau kita betul-betul itqan, kita akan menyambung dengan 6 Syawal, 6 hari je dalam bulan Syawal untuk berpuasa. Nanti Allah akan berikan 1 tahun punya pahala. Masya Allah. Maknanya memang Allah mendidik kita untuk teliti dalam apa jua yang kita lakukan. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama lagi untuk perkongsian seterusnya, ayat yang seterusnya dalam surah As-Sajdah. Bertemu lagi minggu depan insyaAllah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق dan berdoa pada Allah yang memiliki purnama, terbelah hati baginda, dibuangkan kotorannya, dan yang sakit yang sembuh, yang berhajat pun telah makbul dengan berkat sentuhannya, dengan berkat doanya.
adik rasa kurang sihat lah. Nah, makan vitamin C Jardin Kids. Kenapa ibu suka bagi adik makan vitamin ni? Sebab rasa dia yang sedap dengan buah strawberry sebenar. Kaya dengan vitamin C, rendah gula dan menggunakan gula tebu organik tanpa pewarna dan pelita tiruan. Semestinya halal. Natural Gummy Vitamin C dari Jardin Kids. Makanan tambahan terbaik untuk meningkatkan imuniti anak anda. Dapatkan di farmasi terpilih. Layari www.herbitus.com HERBITUS. WhatsApp 0377347155. Tahukah anda bahawa pengurusan kekayaan keluarga atau dikenali juga sebagai Family Office Wealth Management merupakan segmen yang sangat penting dalam pengurusan kewangan untuk memastikan harta individu atau keluarga boleh bertahan selama beberapa generasi. Perkhidmatan pejabat keluarga merangkumi pelbagai aspek seperti kewangan, cukai, perniagaan keluarga, pelaburan, pentadbiran amanah, perancangan harta pusaka, filantropi dan sebagainya. Di Malaysia, perkhidmatan pejabat keluarga patuh syariah pertama di dunia telah dilancarkan pada 2021 untuk memenuhi keperluan pengurusan kewangan bagi keluarga Islam yang berharta. Apakah perbezaan pejabat keluarga patuh syariah dan konvensional? Apakah faktor kejayaan bagi perkhidmatan pejabat keluarga dan pengurusan kewangan Islam? Sertai kursus Islamic Family Office Wealth Management, Trends, Challenges and Opportunities untuk mendalami ilmu pengurusan harta dan kewangan keluarga Islam. Iuran penyertaan adalah sebanyak RM700 secara dalam talian dan RM800 secara bersemuka di IKIM. Untuk pendaftaran atau maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 0362046320 atau 323. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menerusi ayat 18 surah An-Naml. Maksudnya, marahlah angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi An-Naml. Berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu sedang mereka tidak menyedari. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ini menyatakan pendekatan yang diguna pakai oleh semut apabila menghadapi bahaya yang mendatang yang tidak dapat dihalang. Apabila tentera Nabi Sulaiman alaihissalam menghampiri Wadi An-Naml, iaitu lembah semut, kesemua semut telah diarahkan oleh Ratu Semut yakni Namlah supaya kembali ke sarang masing-masing. Arahan berlindung di sarang itu dikeluarkan supaya nyawa semut terselamat daripada dibinasakan secara tidak disedari oleh tentera Nabi Sulaiman alaihissalam. Pendekatan semut ini boleh diteladani oleh manusia apabila berhadapan dengan bahaya yang sukar dikekang, termasuklah dalam konteks pandemik COVID-19 yang sedang menular sekarang ini. Penularan COVID-19 merupakan satu bahaya yang amat besar. Hal ini kerana ia melibatkan makhluk Allah SWT yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Keadaan ini menyebabkan setengah daripada kita tidak nampak dan tidak merasakan bahaya yang dihadapi. Berada di rumah satu pendekatan yang berkesan untuk mengurangkan kemungkinan virus ini menular dengan lebih meluas. Di Malaysia telah dikeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan dengan tujuan untuk memutuskan rantaian jangkitan. Dalam mengekang penularan COVID-19, wajar kita mengambil tanggungjawab mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan seperti mana semut yang turut berlindung di dalam sarang apabila berhadapan dengan bahaya yang besar. Tindakan ini merupakan satu ikhtiar yang dibuat sebelum kita susuli dengan doa dan tawakal. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita semua daripada bahaya ini dan semoga penularan wabak ini dapat dikawal dan seterusnya diatasi. Insya-Allah. Itu 102.7 FM. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya, Dr. Aiman Al-Akiti, di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Alah, mana nak simpan barang kemas ni? Nak buat modal berniaga. Simpan je kat pajak gadai I di Bank Muamalat. Selamat. Kadar keuntungan tetap 0.94% sebulan. Margin pembiayaan sehingga 80%. Had pembiayaan tinggi, lebih tunai. Sekarang bergosipkan tawaru. Lebih murah, Kak. Bayaran ansuran setiap 6 bulan dan kadar keuntungan dikira berdasarkan jumlah pembiayaan. Bukan lagi atas nilai cagaran emas macam sebelum ni. Wow, lagi menarik. Tunai mudah, kadar rendah, patuh syariah. Info lanjut di muamalat.com.my atau hubungi 03 2600 5500. Tertakluk terma. Kini buku IKIM ada secara e-book. Sebagai kelebihan boleh dinikmati. Lebih murah dan jimat, dapat dibaca segera. Saiz fail yang kecil, serta yang paling penting adalah satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, komputer, iPad, semuanya boleh. Layari www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Seterusnya, tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang e-Central. Ingin bantuan? WhatsApp saja di 011-576-9540. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sehingga titiknya. Segera dapatkan buku IKIM secara e-book. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih sahabat-sahabat kerana terus setia bersama Yati menerusi perkongsian Aspirasi 101 edisi Jumaat Sayyidul Ayam hari ini. Jom kita perbanyakkan selawat kata bagi Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat kerana terus bersama Yati. Dan untuk waktu ini telah pun sama-sama kita ikuti tadi siaran ulangan untuk rancangan Tadabbur bagi mentadabbur surah As-Sajdah ayat 7 hingga 9 bersama dengan Ustaz Syarif Abdul Rahman. Bagi rakan-rakan pendengar IKIM yang selalu mengikuti di FB IKIM FM, kita telah pun juga kongsikan linknya untuk anda. Kalau nak dengar kembali boleh saja di situ, insya-Allah. Dan kita ada siaran ulangannya pada hari Ahad pada pukul 6.30 pagi, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat, teruskan kesetiaan bersama Yati. Kita lagi kita ada berita IKIM dan 12.30 hari, dan sejurus selepas berita kita ada perkongsian bacaan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga akhir. Bersama kita jadikan kebiasaan, budayakan dalam kehidupan kita membaca surah Al-Kahfi secara lengkap, insya-Allah, bukan sekadar hanya 10 ayat pertama dan juga 10 ayat terakhir, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu kita, memudahkan kita untuk kita membiasakan membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat. Moga-moga asbab daripada itu juga Allah kurniakan kita cahaya di dunia juga di akhirat. Cahaya pada Jumaat ini membawa pada Jumaat yang akan datang, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat pendengar, kita akan teruskan lagi perkongsian kita. Sebelum ke berita ni, jom kita dengarkan terlebih dahulu lagu daripada perkongsian Darwish featuring Faiz dengan Safiyah. Dan nak ingatkan juga untuk rakan-rakan pendengar, cakap tentang Darwish ni juga pada hari hujung minggu ini nanti, pada hari Sabtu pukul 10 pagi, jom dengarkan cartan nasyid IKIM bersama dengan Ustaz Irwan Johari untuk bersama dengan Darwish untuk perkongsian bersama dengan mereka. Nak dengar cerita-cerita daripada mereka terkini, apakah berita terkini daripada mereka, insya-Allah. Tuan-tuan jangan ke mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Itu kau laksana singa yang garang, menerjang berani ke medan perang. Kau bukti mujahidah dan wajah, berjuang demi Allah dan Rasulnya. Kemenangan musuh kau calapkan, kau wanita pertama
mesra, mujahidah sejati. Gerak hatimu umpama angin. Buat teman kau menjadi bayu yang membelai. Buat musuh kau menjadi badai yang menghancurkan. Kau relakan segunung kesedihan demi tersebarnya lautan keimanan. Oh Safia, keayuanmu pada ketabahan, keindahanmu pada keberanian. Kaulah lambang mujahidah berkepedang. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, menggiatkan usaha menjejaki lelaki dikenali di laman media sosial sebagai The Hoodman Abdullah bagi membantu siasatan terhadap dakwaan sebuah loji penyembelihan di Australia yang didakwa lelaki berkenaan sebagai tidak mematuhi keperluan standard dan prosedur halal Malaysia. Sehubungan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad berkata, sehingga kini pihaknya belum dapat menghubungi lelaki itu. Sebelum ini, pihak media mendedahkan pengakuan seorang bekas pekerja yang mendakwa terdapat bukti rakaman video cara sembelihan haiwan yang dikatakan melanggar protokol sebenar. Mengulas lanjut, Senator Datuk Idris Sudok berkata pihaknya juga tidak berkompromi dengan isu itu kerana perkara tersebut melibatkan soal halal dan haram. Premis berkaitan kanak-kanak seperti Taska, Tadika dan Pusat Jagaan di Negeri Melaka yang merekodkan lebih daripada 4 kes jangkitan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD akan ditutup selama 10 hari selaras dengan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, Dr. Rusdi Abdul Rahman memaklumkan bahawa justru pengusaha premis itu diminta segera melaporkan perkara itu kepada pihak Jabatan Kesihatan Negeri Melaka bagi tindakan kawalan dan pencegahan wabak itu daripada terus menular, khususnya dalam kalangan kanak-kanak berusia 1 hingga 10 tahun.